daripada surat lawyer apa semua. Kalau dah mengaku, bukan saya saja nak gembar-gemburkan benda ni balik, tak. Sebab daripada itu hari sampai ini masih ramai lagi orang maki saya. Sampai saya cakap saya sabar. Ustaz cakap pada saya sabar, sabar. Sekarang dah mengaku. Bila dah mengaku, okey, hati saya senang. Mengaku pun, saya minta mengaku je. Bukan saya saman dia tu, bukan saya nak duit saman tu, tak. Bersihkan nama saya balik. Saya minta tu je. Dia saman saya 900,000, saya tak terkejar pun. Untuk saya saman dia berjuta-juta ke, macam orang buat berjuta-juta, tu bukan saya. Tapi saya saman nak bagi pengajaran supaya dia bersihkan nama saya balik. Cukup-cukuplah fitnah saya yang bukan-bukan. Kata itu adik tak bertanggungjawab, adik orang duk maki saya, hamun saya. Cukup-cukuplah. Terutama orang Melayu yang tengah tengok online duduk maki hamun saya ni. Cukup-cukuplah. Korang tak ada kat tempat sini. Saya dah bagi alamat, suruh datang, tak nak. Daripada luar Kuala Lumpur semua saya dah bagi alamat. Banyak sangat cakap, mes sini datang, tak ada. Yang mesej, tapi saya tak nak buka aib orang. Kalau saya buka berdosa saya. Tapi saya perlu cakap pada semua netizen. Daripada arwah abang meninggal sampai hari ni dekat 10,000 orang yang DM saya nak pinjam duit. Apa? Nak jawab apa? Orang maki hamun saya, bertujuh keturunan orang maki. Daripada arwah abang meninggal sampai sini hari, 10,000 lebih orang DM Instagram pinjam duit. Rumah kena simbah cat, masuk mahkamah, hantar gambar IC anak tak ada susu. Masa maki tak ada cakap apa. Tapi masa meminjam, beribu juga orang mesej saya pinjam duit. Itu saya cakap, saya dah muak dengan netizen cakap itu, cakap ini. Itu sebab ini hari saya buat, saya cakap juga. Saya dah tak risau dah orang netizen nak cakap apa ke, saya tak peduli dah. Sebab apa? Saya yang cari cara hidup keluarga saya untuk makan, cukup. Ramai bosku mesej saya nak pinjam duit. Tapi saya tak nak buka aib orang. Tapi masa maki 7 keturunan, masa meminjam, ramai. Bukan sebab saya tak nak bagi pinjam, bukan saya nak bagi sini yang orang mesej. Ni, pasal orang cakap saya tamak atas anak yatim. Saya makan duit anak yatim. Yang mesej pinjam duit kat saya buat apa? Kan? Tu sebab ini hari saya tegas. Saya tegas sikit pasal mak saya juga disaman. Mak saya disaman itu, mak saya disaman ini, saya juga disaman RM900,000. Dan akhirnya semalam mengaku pun. Saya minta kau mengaku je. Kalau ambil, cakap ambil. Kalau tak ambil, cakap tak ambil. Senang. Itu je. Okey, jadi ada yang bertanya berkenaan dengan rumah ni, yang dikatakan rumah ni sebenarnya yang kau tengah live sekarang ni, yang kau tengah duduk sekarang ni adalah rumah milik Hidayah dengan anak. Buat apa kau sibuk-sibuk kat sini? Oh, ni rumah milik Hidayah. Ini rumah milik Hidayah dengan anak. Buat apa aku sibuk-sibuk kat sini? Kau ada rumah tak? Yang tulis tu, kau ada rumah tak? Rumah ni rumah arwah abang. Aku yang dirikan rumah ni sama-sama dengan arwah abang. Arwah belum kahwin lagi, rumah ni dah siap. Dah tertegak ni rumah ni dekat sini. Rumah ni dia buat untuk mak dia. Tapi rezeki dia dah kahwin, bawa bini masuk sini. Apa yang rumah arwah abang untuk dayap sini? Kalau kau kata ni rumah kau, kenapa kau keluar? Kalau kau kata ni rumah kau dengan anak, kenapa keluar? Jadi yang komen kat situ, kalau nak rumah bagi tahu, kita ada bilik kosong, boleh sewa. Jadi sebenarnya adakah betul desas-desus yang mengatakan keluarga abang sendiri yang menghalau Bani Hidayah keluar daripada rumah, atau macam mana? Macam saya cakap itu hari lah. Dalam masjid, orang nak datang semayang, tiba-tiba ada orang mengamuk kat situ, suruh keluar semayang. Logik ke? Orang tengah semayang kat surau, tiba-tiba keluar, semua keluar, jangan semayang kat sini. Logik ke? Samalah keadaan macam tu. Orang tengah ramai kat rumah, macam mana kita boleh menjerit pula kata kita halau? Kalau ada buktikan. Buktikan. Tu je. Sebab saya rasa saya dah malas nak berlapik-lapik nak cakap dengan netizen ni. Sebab orang cakap nak boykot lah, apalah itulah. Kalau orang boykot saya, takkan 10,000 lebih orang minjam duit kat saya. Jadi maksudnya tak adalah isu dihalau, jadi keluar sendiri kan? Saya rasa tak perlu pun nak jadi isu halau. Sebab rasanya sini tadi pun Saman pun dah jawab. Saya keluarkan duit RM10,000 sebab dah tahu benda ni akan jadi. Betul tak saya cakap tadi? RM10,000 dah tahu dah benda ni akan jadi. Itu yang ambil siap-siap. Maknanya kau dengan mak mertua tak ngam. Jujur je cakap. Saya dengan mak mertua tak ngam. Sebab kau duduk dengan mak mertua kat sini. Abang kau dengan mak mertua. Aku duduk tempat lain. Maknanya kau sendiri keluar. Maknanya kau tak ngam lah. Laki kau dah tak ada. Kau dah tak ngam mak. Takkan kau nak duduk sini. Tapi janganlah cakap kita halau.
berkenaan dengan saman Ali Shukri, ada tak apa-apa respon daripada pihak Datuk Ali Shukri? Saya dapat inform daripada saya punya lawyer pun, dia kata Ali Shukri pun dah jawab. Tapi dia meletakkan kesalahan kepada Balu. Dia meletakkan kesalahan pada Balu pula. Berkenaan, sebab kita hanya saman berkenaan video yang disebarkan, video fitnah yang disebarkan. Tapi jawapannya adalah pada Balu. Jadi sekarang Balu pula cakap dah jawab semalam, tidak bertanggungjawab berkenaan dengan video tu. Jadi mana satu? Ke saya yang telefon semua suruh buat video tu? Itu je saya boleh jawab. Okey, berkenaan dengan berkenaan dengan lawatan kubur, ada yang bertanya berkenaan lawatan kubur. Ada tak permasalahan dalam contohnya arwah keluarga abang tak benarkan untuk arwah Balu datang melawat kubur ke atau macam mana? Ini rumah orang mati, besok kita mati pun kita ke situ. Cuma tak tahu belah mana je kita baring. Benda tu tanah wakaf. Buat apa kita nak halang orang datang? Ada apa? Dalam kubur tu kita tanam emas beratus kilo ke? Kubur tu untuk tempat orang awam datang melawat, menziarah. Siapa datang pun kita tak pernah nak halang pun. Arwah abang saya pun bukannya sampai tahap kategori wali-wali ke sampai nak kena sekat orang masuk. Dia juga manusia yang biasa. Siapa yang datang pun kita tak pernah marah. Dan kita pun pergi sana pun ada orang melawat. Kita datang pun bertemu orang melawat. Terima kasih lawat kubur abang saya. Terima kasih lawat kubur arwah abang. Takkan kita, siapa berani-berani kubur datang melawat, keluar? Takkan gitu. Cubalah orang kita ni, kalau dia macam mana kalau kita tak pandai, kita belajar. Kalau kita tak pandai, kita jangan pandai-mandai. Bila kata memandai-mandai ni, macam ni lah yang mesej saya tadi. Isu kata, Ali baca ni, Cik Man cakap macam ni, tu ini ni. Saya belajar agama, saya tahu faraid. Kalau orang yang belajar agama, tak sampai sini ni, sama-sama ni semua. Benda tu boleh settle dalam satu meja bulat je, selesai. Tapi sampai-sampai sini, mulalah, kan jadi panjang lah. Jadi saya jelaskan kat sini, orang nak cakap apa ke saya ke, nak boykot ke, nak apa ke, saya dah tak, sikit pun saya tak kisah. Sebab saya dah tahu dah orang-orang kita punya cara macam mana. Mesej pinjam duit tu beribu. Yang jumpa kat luar, bang tolong promote kedai, bang boleh buat review IG. Boleh je, saya boleh buat, saya tak ada masalah. Saya buat je. Tak ada pula saya bertembung dengan depan-depan orang cakap, Li makan atas anak yatim tak puas-puas. Tak ada. Tak ada. Jadi saya cakap, kalau orang Malaysia nak cakap saya apa pun, sebelum ni saya PC, saya maafkan. Sama je sinari saya cakap. Orang maki hamun saya ke, sebab saya tahu netizen-netizen ni, jabatan-jabatan netizen negara ni, semua adalah keyboard warrior, semualah ada budak-budak. Jadi yang tak tahu apa-apa, yang pegang handphone terus hantam. Saya cakap sikit pun saya tak kisah. Berkenaan dengan isu tabung, yang kata tadi Tuan Ali kata ada sejumlah wang yang dah diambil. Betul. Jadi sebenarnya tabung tu milik siapa? Harta sepencarian antara abang dan juga Balu atau macam mana? Okey, dia begini. Arwah saya masuk dengan industri daripada arwah 2010-2011. Cuma arwah ke depan dulu sampai 2013, saya baru masuk 2016-2015. Arwah menyimpan tabung dia daripada dia bujang. Masa PC sebelum ni saya dah cakap 2 tahun nak dibandingkan dengan 31 tahun. Jadi saya tahu siapa abang saya. Jadi senangnya sekarang, tabung dia tu kita orang yang susun. Sebab arwah hanya balik, duduk, ni kira duit aku masuk tabung. Kira duit aku masuk tabung. Kira duit aku masuk tabung. Jadi tabung tu pun kita yang buat. Cuma kita orang ada satu prinsip adik-beradik. Kalau dah kahwin, bilik abang jangan masuk. Kalau dah kahwin, bilik adik jangan masuk. Tu je kita tak masuk. Tapi katalah duit simpanan itu daripada harta sepencarian ke apa semua. No, arwah memang simpan daripada muda, daripada dia bujang. Memang kami yang adik-beradik menyusun duit dia. Sebab dia tonggak kami. Itu je lah. Ada yang tertanya-tanya, arwah adalah seorang artis popular, anugerah bintang pelakon popular. Betul. Tempat. Betul. Jadi kenapa dalam akaun arwah hanya ada sebanyak itu saja? Mana pergi duit arwah? Okey, dekat sini saya ulang balik. Yang baru tengok live ni kan baru masuk kan. Maybank 56,000. Selepas pengeluaran 10,000 yang kita tak tahu. Akaun bank simpanan Afim Bank 28,000. Logik tak sebagai seorang artis terkenal, arwah abang bocil yang cukup dikenali, yang menang Majalah Omega, yang menang anugerah bintang popular, boleh dikategorikan duduk belakang tiang pun orang tahu itu abang. Dengan duit simpanan banyak ni. Inilah dikatakan saham akhirat. Arwah adalah seorang yang sangat suka menderma. Cuma dia menderma, dia tak hebah kan. Tu sebab saya pun tanya dia, bang, duit dalam akaun kau cukup tak ni? Cukup, aku belanja dengan mak, cukup.
Cukup aku belanja dengan anak aku, cukup. Cukup aku belanja dengan bini aku, cukup. Ibarat katanya, cukuplah. Tak perlu banyak boleh. Cukuplah untuk duit aku belanja. Sebab duit-duit tu semua dia dah agih untuk saham akhirat dia. Rumah bantuan sana, rumah bantuan sini. Cuma dia tak perlu buat video record. Hari ni saya datang ke rumah ni untuk bagi bantuan. Tak ada. Itu bukan arwah abang. Dan sehingga dia mati pun, ramai yang keluar tiba-tiba, arwah abang ada bantu saya, arwah abang ada bantu saya. Alhamdulillah, itu sama akhirat dia. Tapi jangan buat tuduhan yang saya makan harta berjuta-juta. Inilah duit arwah abang yang ada pun. Yang selama hari ni saya duk biarkan je. Inilah sebenarnya. Yang saya nak kejar-kejar, orang tuduh saya memaki hamun, nak kejar sangat itu. Inilah dia. Ini je duit arwah yang ada. Jadi maksudnya akaun dah dibeku selepas semasa faraid belum dibuat, jadi akaun dibeku, tak ada langsung isu yang Tuan Ali makan duit. Betul. Sebab akaun tu, sebab saya rasa masa press conference tu, saya rasa saya dah bagi tahu hari ke-5 saya ambil kat bank tu, kan. Tapi semua duit dalam akaun tu kita dah pegang kad, kita dah bekukan. Bekukan sebab bukan apa, untuk memudahkan kita urusan faraid. Jadi bila lambat urusan faraid je, jadi beginilah. Yang ambil keluar, yang ambil daripada sini, yang kita tak tahu menahu. Jadi kita nak kumpulkan untuk buat faraid itu susah. Jadi sebelum kita nak buat faraid sana sini pula, dah saman menyaman pula. Jadi mana kita nak urus saman lagi, mana nak urus. Sebab tahulah mahkamah ni 14 hari kalau kita tak jawab, kita pula dituduh ingkar. Jadi nak kena jawab situ pula, mana nak susun faraid pula, mana saya nak uruskan keluarga saya lagi. Penyudahnya, ginilah jadi dia. Tu lah hantar pasal faraid. Sebab kita bukan tak boleh nak uruskan. Sebab mana tuntutan faraid lagi, mana dengan saman mak lagi, saman saya lagi. Aduh, ya Allah ya Tuhan. Tak apalah, mana yang tengah tengok live saya ni, saya maafkan semua. Cakaplah apa pun, saya maafkan je. Saya dah tak kisah orang nak cakap saya apa semua. Tu, atas. Dia lebih mengetahui. Kalau kata saya buat mulut pandai-pandai kan tak cantik. Tu atas. Okey, mungkin yang terakhir, sebenarnya saman yang dikeluarkan oleh Tuan Ali sebenarnya adalah untuk nak duit daripada Balu sebenarnya, nakkan duit tu, atau sebenarnya supaya hal ni selesai dan maruah Tuan Ali dan juga okey, itu saya nak tegarkan jugalah tu. Sebab bila saya disaman, bila keluarnya video tu, rekod saya dah tercalar. Sebab saya tak pernah buat hal untuk di dalam industri, saya tak pernah nak buat hal pun. Bila keluar video saya makan itu, makan ini, dah tercalar. Dan dalam masa sama pula saya disaman. Bila saya disaman pula, reputasi saya dah makin jatuh. Orang kata itu, orang kata ini dah. Mula dah orang dah kata itu, ini, itu, ni. Tapi bila saya berjumpa dengan lawyer untuk menjawab kes dia, sebab 3 kali dah dia hantar surat saman, saya tak jawab. Dan akhirnya perlu juga saya jawab. Jadi bila saya jawab, bila saya dah jelaskan kepada lawyer saya tunjuk bukti-bukti segala yang saya ada untuk saya jawab kes ni, alhamdulillah. Dia kata tak apalah Ali, kita akan uruskan yang terbaik. Cuma boleh tak saya minta kita saman dia balik? Saya rasa kan saya cakap dia, saya rasa tak payahlah kita saman dia balik. Sebab saya bukan kejarkan duit tu. Bukan kita nak buat kerja senang. Macam 900,000 ni buat kerja senang. Saman orang bayar 900,000. Wah, orang kaya. Kan? Saya saman dia balik tu atas dasar maruah saya. Saya saman atas dasar maruah saya. Cukup nama saya bersihkan balik, keluarga saya bersihkan balik. Cukup saya hidup seperti sedia kala sebelum-sebelum ni, walaupun kematian abang, cukup. Bukan wang ringgit yang saya kejar. Sebab duit tak bawa mati, bosku. Baik, mungkin ada saranan terakhir dan ucapan untuk Okey, jadi sini saya nak berapa ratus ribu tengok? 20,000. Alhamdulillah 20,000 orang yang tengok sini. Sebab nanti keluar dekat Facebook, nanti dia akan jadi 100,000 lagi kan. Jadi saya nak bagi tahu kepada yang tengah live kat sini, saya Ali Putih. Orang cakap Ali hitam ke, Ali mentedara hati anak yatim ke, Ali makan hati anak yatim dah tua-tua pun bodoh ke, engkau dengan mak kau sama tamak reta arwah ke, apa semua ke, cakaplah. Tapi saya maafkan. Saya maafkan semua orang yang maki hamun saya yang tengah live ni. Lagi satu yang tengah tak berhenti maki hamun saya. Dia tengah study group, jadi dia tak sempat tengok live, tengah maki mengamun ni. Saya biar je, tapi yang ni siapa ni? Allah, saya bacalah. Ismi Ain. Sumpah tak ada perasaan. Ya Allah, kau jauhlah aku dari dapat keluarga mertua yang macam ni. Ni Ismi Ian ni kan, pun saya maafkan juga. Saya maafkan je. Sebab apa? Bukan saya nak kita ni kan, bila kita pakai kopiah kan tunjuk baik, orang kata kan jadi masalah. Kan orang cakap alah pakai kopiah tunjuk baik, nak kau nak jadi ustaz. Untung saya pakai kopiah. Saya color rambut. Kalau saya color rambut, nak cakap apa? Setan. Pakai kopiah pun orang kata setan. Kan? Jadi saya tak, sikit pun saya tak simpan dalam hati saya. Cuma saya buat video ni sekarang ni adalah untuk perjelasan pasal isu saman menyaman. Saya disaman dulu, bukan saya menyaman.
Saya disaman, mak saya disaman, dan saya hanya menjawab saman itu. Jadi kepada semua netizen-netizen yang selama ini yang bertungkus lumus type sehabis baik untuk memaki saya maafkan anda semua. Yang tengah menyusun ayat, tengah jap nak kata hitam ke, nak kata tamak, susunlah macam mana pun, saya maafkan daripada ini sampai saya mati esok, saya maafkan. Assalamualaikum.